Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ni saya nak share mesin apa yang sesuai untuk kita tebuk wall plug. Okay, ataupun kita nak gantung apa-apa, mesin apa yang paling sesuai untuk kita tebuk. Okay, so first kali saya akan tunjuk mesin yang ada. Okay, yang ni. Okay, ini nama dia cordless. Okay, cordless. So yang ni jenama Europa Hill. Okay, ini saya beli lebih kurang dalam RM300. Yang ni biasa saya guna bukan untuk tebuk lubang. Yang ni kurang sesuai untuk tebuk lubang. Yang ni adalah sesuai untuk pakai skru, untuk ketatkan skru. Okay, sama ada nak pasang skru ataupun nak keluarkan skru. Tak kisah dekat mana-mana, dekat konkrit ke, dekat besi ke, dekat plastik ke. Tapi tujuan utama dia adalah untuk buka skru. Okay, kalau nak tebuk kurang sesuai, nak tebuk boleh, tapi pastikan dinding tu tak padu, tak konkrit. Biasa kawasan shieling, dinding dia padu. Biasa konkrit shieling dia padu. Okay, kalau dinding, tengok keadaan dan tengok rumah. Ada yang dinding rapuh, ada yang dinding padu. Okay, saya nak tunjuk sikit. Yang ni mesin yang saya ada. Okay, yang ni dia ada 3 fungsi. Nampak? Situ dia ada 3 fungsi. First, yang ni dia macam hammer. Okay, lepas tu tengah-tengah ni, kejap. Yang ni dia cuma pusing sahaja. Okay, nampak? Dia cuma function. Dia ada 3 mode untuk mesin ni. Dia pusing sahaja. Yang tengah-tengah ni untuk skru. Okay, lepas tu yang ni dia ada function hammer. Hammer tu maksudnya dia masuk skru dan nanti dia akan hentam sedikit. Tapi yang ni dia tak beberapa kuat. Dan sini kita boleh level dia punya kelajuan. Okay, nampak? Ini dia punya yang kita nak adjust dia punya kelajuan. Kita pulas sini. Okay, kita pulas. So ni dah lama, so tak beberapa jelas. Biasa sini dia akan tulis sini beberapa kelajuan dia. Maksimum sini dia tulis lebih kurang dalam 21. Sini dia tulis 21. Tapi dekat video tak berapa nampak. Okay, tapi itulah lebih kurang. So yang ni saya lebih suka guna untuk skru. So tak sesuai untuk kita tebuk lubang. Okay, lepas tu satu lagi cordless. Okay, cordless. Yang ni jenama Milwaukee. Okay, yang ni agak mahal sedikit. Okay, yang ni dia ada 2 mode. Okay, dia ada 2 mode. First, yang ni mode pusing sahaja. Nampak, dia pusing sahaja. Lepas tu yang ni dia ada mode pusing dan hammer. Maksudnya dia pusing sekali dia hentam. Dia pusing sekali dengan dia hentam. Okay, yang ni sesuai untuk kita tebuk dinding ataupun ceiling konkrit yang padu. Tapi dia ada limit dia. Dia sampai saiz lebih kurang, kalau konkrit 12 mm. Okay, kalau lebih daripada ni dah tak boleh lah. Dia tak boleh support. Kena beli mesin yang lagi besar lagi. Okay, tapi sekadar untuk penggunaan yang kat rumah, kalau anda suka bertukang, so saya selalu sangat bertukang, saya cadangkan boleh beli jenama ni. Tapi kalau anda nak jimat, ada banyak lagi jenama-jenama yang boleh kata murah dan kita boleh pakai. Tapi untuk kontraktor kurang sesuai untuk long term. Okay, lepas tu waktu lupa saya nak bagi tahu. So yang ni dia tak pakai kabel, dia pakai bateri. Agak tahan sebab kita pakai ini, nampak 4.0 Ah. Okay, memang tahan bateri ni. Dia nama Milwaukee. Cumanya untuk heavy duty, bila dekat shieling, lubang yang besar-besar kurang sesuai. Kena upgrade mesin yang lebih besar. Okay, lepas tu mesin ini. Okay, mesin yang ni saya kurang suka sebab kalau nak tebuk lubang dia kurang sesuai. Dia ada fungsi hammer. Okay,
Fungsi hammer dia ada. Cuma masalahnya hammer dia tu kurang kuat. Okey, hammer dia tu kurang kuat. Lepas tu satu lagi dia ada fungsi pusing sahaja. Dia akan pusing sahaja. Dia akan tebuk lubang, pusing sahaja. Kalau ada batu padu, so dia tak akan tembus. Payah nak tembus. Tapi kalau dinding yang rapuh, sesuai pakai yang ni. Tapi saya cadangkan yang ni kurang sesuai lah nak pakai. Okay, kalau kita banyak nak tebuk lubang ke apa ke, nak pasang wall plug ke, nak pasang wall plug besi, wall plug plastik, saiz 6, 10, 12, kurang sesuai. So lagi satu, okay, yang ni. Yang ni jenama Makita. Okay, Makita. Okay, jenama Makita. Harga dia lebih kurang kalau dekat Shopee dalam 400 lebih. Kalau murah daripada tu biasanya yang tu ciplak. Okay, tengok dekat sini. Sini dia ada 3 fungsi. Nampak? Yang ni fungsi pusing sahaja. Lepas tu atas ni dia ada fungsi pusing sekali dengan hammer. Dia ada fungsi sekali dengan hammer, pusing sekali dengan hammer. Lepas tu sini dia ada fungsi hacking. Maksudnya kalau kita nak hack, okay, kita nak hack konkrit ke apa ke, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau untuk batu-batu yang terlampau keras, kena upgrade mesin. Okay, tapi kalau sekadar nak hack, tak lama sangat, jangan terlampau lama sangat, nanti mesin ni panas. Okay, bila dia panas, nanti armature dia cepat rosak dalam ni. Okay. So kalau yang ni memang sesuai, tapi untuk orang awam tak berbaloi lah nak beli sebab dia agak mahal, lebih kurang 400 lebih. So kalau orang awam, saya suggest boleh beli macam ni. Dekat Mr. DIY pun ada, jenama Dongcheng, jenama Bossman pun ada. Tapi kalau untuk tebuk-tebuk lubang, better pakai jenis macam ni. Tak semestinya model Makita. Okay, saya tunjuk sebab saya pakai yang ni. Saya lebih suka yang ni sebab yang ni dia tahan lama. Okay, dia tahan sedikit berbanding dengan yang lain. Ada lagi yang tahan, tak ada masalah, tapi saya lebih suka kepada model yang ni. Okay, tapi yang ni dia pakai kabel. Okay, kalau cordless lagi mahal lah. Lepas tu lagi satu, dia punya fungsi. Lupa nak terang macam mana nak pasang mata dia ni. Okay, mata dia ni kalau jenis macam ni, dia kena tekan ke bawah, tarik. Okay, nampak? Tarik. Lepas tu kalau nak masukkan drill bit ni, tekan ke bawah, pop, nampak masuk. Kita tarik, dia tak keluar. Okay, macam ni cara dia. Okay, kita nak cabut kan ni, tarik. Okay, dia dah keluar. Okay, untuk Milwaukee pun lebih kurang sama. Dia ada cap, function cap. Nampak dia punya lubang drill bit dia lain. Nampak dia ada macam track dia nak masuk dekat dalam ni. So yang ni pun sama lebih kurang. Ni pun sama. Kita kena tarik ni. Kita tarik. Ini kita masuk. Dia tak boleh dah. Kalau kita nak keluarkan dia, kita tekan, tarik ke bawah, cabut. Okay, macam ni saja. Okay, ni untuk Milwaukee. Okay, Makita pun ada model ni untuk lebih kurang jenis macam ni. Okay, Makita dengan Milwaukee lebih kurang lah harga dia. Okay, lepas tu untuk yang ni dia pakai ini. Okay, pakai ni untuk ketatkan ni, tapi mata dia lain sedikit. Okay, kita buka. So dia punya drill bit dia macam ni. Nampak drill bit dia. Macam ni. Dia jenis macam ni. So ini kita masukkan dekat sini. Okay, lepas kita dah masuk betul-betul, kita pastikan kita bagi ketatkan dekat sini. Okay, sini nampak. Okay, sini kita ketat, kita pulas.
ulas. Okey. Nampak dah ketat. Okey. Nampak dah ketat. So yang ni kita letak dekat sini supaya nanti tak hilang. Okey. So cuma untuk model yang ni jenama Bosch ataupun Makita ataupun mana-mana model lah, tapi jenis macam ni saya kurang suggest sebab terhad yang kita boleh gunakan maksimum ni. Kita tak banyak kerja kita boleh buat. Senang cerita, kalau nak tebuk lubang pun dinding yang tak beberapa padu okey, tapi kalau dinding konkrit padu kurang sesuai. Boleh pakai jenis cordless yang macam ni. Okey. Dia ada tulis dekat sini SDS plus rotary hammer. Okey, ataupun nak cari dekat Shopee boleh cari jenis hammer drill. Okey, type hammer drill. Macam yang ni pun sesuai. Banyak kegunaan kita boleh pakai kalau ada mesin. Okey, yang penting kita cari mesin hammer drill. Okey, cari mesin hammer drill. Tak kisah model apa-apa. Ni saya tunjuk brand-brand yang saya selalu pakai sebab dia tahan lasak. Tengok penggunaan macam mana kita guna. Okey. Okey, sekarang ni yang ni kita nak test model Bosch GSB 500 RE. Okey, kita nak test macam mana dia tebuk lubang. Okey, dia tebuk lubang okey ke tak okey. Okey, sekarang ni kita select untuk bahagian yang ni lebih kurang ada hammer. So yang ni dia tak ada, yang ni dia just pusing saja tapi dia tak ada hentakan. Okey, kita cuba yang ni dahulu untuk tebuk lubang. Okey, kita try. Dalam boleh. Dia sebabnya yang ni konkrit dia ni tak padu. Tapi kalau shilling, kalau kita nak pakai model ni kurang sesuai. Okay, sekarang ni kita nak test pula yang jenis Milwaukee. Yang ni hammer drill brushless. Okay, tak ada pakai kabel. Yang tadi pakai kabel. Yang ni dia panggil SDS plus rotary hammer. Okey, kalau yang ni sesuai sangat untuk tebuk lubang. Okay, kita tengok perbezaan dia. Yang ni dia ada dua fungsi. Okey, sini fungsi dia pusing sahaja. Sini lagi satu dia pusing hammer drill. Okey, yang kita nak try adalah fungsi hammer drill yang ni. Nak compare dengan model Bosch tadi. Okey. Yang ni lepas tu kita test pula Makita. Okey, yang ni Makita. Model HR2470. Okey. Yang ni dia ada 3 fungsi. Nampak? Sini dia pusing saja, dia korek dengan pusing, tak ada hentakan. So sini dia ada pusing dengan hentakan. So yang ni untuk hacking sahaja. Maksudnya dia hentak sahaja. So dia tak ada pusing. Okay, kita nak try yang ni. Fungsi pusing sekali dengan hentak. Hammer drill lebih kurang. Kita dengar dahulu dia punya bunyi. Kejap saya tak pasang lagi punya kabel.
Okey, ni untuk fungsi sini. Okey. So yang ni nampak. Yang ni untuk hammer saja. So kita nak guna yang ni. Okay, kita nak guna yang ni. Okay. Yang ni lagi cepat Makita. Sebab yang ni dah ada fungsi hammer sekali dengan tebuk. Dan lagi satu, kalau untuk tebuk, maksudnya kita nak pasang wall plug ke apa ke, so saya suggest kita beli jenis macam ni. Okay, dia ada fungsi hammer drill. Okay, bila kita tebuk, dia akan bergegar. Kalau macam mula-mula yang ni tadi, kita pakai Bosch. Okay, yang ni dia kurang hentak. Okay, dia punya hentakan tu kurang. So kalau nak pakai yang ni, saya tak beberapa nak cadangkan. Okay. So jadi ini sahaja perkongsian saya hari ini. So kalau ada siapa-siapa yang mungkin nak share, okay, jenama mesin apa yang lebih baik ataupun lagi murah dan lagi baik, boleh bagi tahu dekat komen. Okay, sama-sama kita kongsi. Okay, kita kongsi mesin apa yang murah dan tahan lama. Okay, mungkin Dongcheng, mungkin Bossman, mungkin Hilti. Okay, tapi Hilti agak mahal. Cari jenama-jenama yang murah untuk kegunaan orang awam. Kalau untuk kontraktor mungkin dia akan cari yang tak adalah murah sangat, kategori sederhana ataupun mahal. Sebab dia orang biasa nak guna untuk benda-benda yang berat, heavy duty, dia orang selalu guna. Tapi kalau untuk orang yang tuan rumah nak tebuk ataupun nak DIY, boleh cari yang jenama murah dan tak mahal sangat, tapi boleh guna, tak ada masalah. Okay, jadi kalau anda rasa bermanfaat posting ni, boleh share. Okay, boleh share video ni. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Okay, dan juga klik on notification. Okay, jangan lupa subscribe channel YouTube ABR Usaha Elektrik. Okay, dan bagi siapa-siapa yang berminat dengan servis kami, okay, untuk kami troubleshoot masalah wiring atau membuat wiring di rumah anda, okay, boleh hubungi kami di 011-225-28420. 011-225-28420. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.